وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى الإمام الترمذي وإمام السنوسي وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali pengajian kitab Ummul Barahin dan Syama'il. Pengajian kita Ummul Barahin kita sampai muka surat 15 dah. 15 pada matan yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amma istighna'uhu jalla wa 'azza an kulli ma siwahu فهو يوجب له تعالى الوجود والقدام والبقاء ومخالفة للحوادث وقيام بنفسه والتنزه عن النقائص. ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، إذ لو لم تجب له هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث أو المحل أو من يدفع عنه النقائص. Jadi kita masuk pada bahasan pembahagian sifat istighna dan sifat iftiqar. Gitu nih. Jadi hak kita belajar dah sifat 20 yang wajib kita tahu bagi Allah Ta'ala ni secara terperincinya terbahagi di bawah sifat istighna dan di bawah sifat iftikar. Gapo dia istighna? Istighna maksudnya terkaya Tuhan daripada yang lain. Maksud katanya Tuhan tu tak berhajat kepada siapa-siapa. Yang keduanya sifat iftikaru. Sifat berkehendaknya makhluk kepada Allah Ta'ala saja. Iftiqaru kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza. Jadi sifat 20 hak kita mengaji di atas pembahagian Maturidi ataupun 13 sifat pada Asy'ari kita. Ni
Jadi kita sebut dah dulu, Imam Asy'ari dia kata pada dengan 13 sifat kita memahami. Sebab sifat maknawiyah tu ada dah terkandung pada sifat ma'ani. Tetapi pada Maturidi sifat maknawiyah tu benda hok lain daripada sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Oleh kerana tu dia kira suku. Baik, 20 sifat yang kita belajar pada sifat Allah Ta'ala tadi, dia sebut An-mastighna'uhu jalla wa azza, adapun terkaya Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha mulia ni, an kulli ma siwah, daripada tiap-tiap yang selain daripada Allah, fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujud, maka iaitu mewajibkan bagi Allah Ta'ala sifat wujud. Jadi sifat ada ni masuk pada bawah sifat istighna. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala tak ada, maka dia berhajat pada orang lain. Ni. Jadi oleh kerana tu sifat wujud ni masuk pada bawah sifat istighna. Supaya kita dulu tak ada, lepas tu kita berhajat kepada orang lain je buat kita. Oleh kerana tu kita ni tidak bersifat dengan istighna. Bila kita tidak bersifat istighna, kita tak boleh panggil Tuhan. Kita ni tak boleh nak dipanggil Tuhan. Sebab tu kita dah sebut dah dulu. Orang yang tak faham ke sifat Tuhan, bimbang bila datangnya Dajjal mari duk mengaku Tuhan, maka dia membenarkan Dajjal tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak kenal sifat Tuhan ni lagu mana. Moga Dajjal ni Tuhan beri izin pada dia tu, boleh buat jadi kering, boleh buat jadi subur dan sebagainya, keizinan daripada Allah. Serupa orang-orang zalim duk kuasa sekarang lah. Mereka kau gapo duduk berkuasa buat zalim kat orang. Tak. Itu semua baru dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kalau Tuhan kehendak, maka dia saat ni tu bila-bila masuk. Lepas tu bapa Tuhan tak kehendak, tu tak boleh nak tanyalah bapa Tuhan tak nak kehendak. Tak. La yus'alu amma yaf'alu. Tak boleh kita nak tanya barang hak Tuhan buat. Bapa Tuhan buat gini. Dan kita kena yakini ada hikmah dia. Jadi nak ayat kata kita saat ni tu tak ada jadi ada. Oleh kerana tu kita ni tidak bersifat istighna. Oleh kerana tu kita ni bukan Tuhan. Adapun Allah Ta'ala, kerana di antara sifat dia ada, maka dia saat ni tu bersifat dengan istighna, maka dia tu tak berhajat pada orang lain. Jadi wujud tu masuk pada istighna. Wal qidam, dan sifat qidam. Apa sifat qidam? Sifat sedia. Oleh kerana Tuhan tu sedia ada dia, oleh kerana tu Tuhan tak berhajat pada kita. Kerana dia tak berhajat lah namanya istighna. Jadi sebab tu benar-benar gini orang kata tak payah mengaji. Kena mengaji, wajib mengaji. Berapa ramai orang bijak-bijak pandai, puak-puak falsafah tu, orang bijak pandai tetapi tersesat jalan. Mari dok kata Allah ni coding. Jalan tu. Kata Allah ni sedia, tak ada orang je cipta. Dok mari istilah semula jadi, jalan dah belaka tu. Jadi maksud katanya kalau kita tak mendalami dalam bahasa ilmu ni, bimbang takut kita tu tak beriktikad dengan iktikad yang sebenar. Bimbang. Orang kata falsafah nu zaman-zaman itu, zaman ni, zaman sekarang ni pun berapa ramai lagi pegangan-pegangan gitunya. Ramai lagi hok menggunakan akal mendahulu daripada Al-Quran dan hadis. Apa tu dah tu. Jadi kalau kita tak mengaji dalam bahagian gini, tak ada seorang pun dalam kampung kita hok reti, maka berdosa kampung. Berdosa. Sebab barang ni barang fardu atas kita untuk mendalami. Mendalami tu hukumnya fardu kifayah, kena ada dalam kampung. Ada pun bagi kita semua wajib tahu hak wajib-wajib saja. Ni fardu ain. Seperti sifat-sifat Tuhan ni lah, wajib kita kena tahu. Supaya tok guru Quran dok mengajarlah ilmu tajwid ni, dia kata kena reti izhar ni mana, itu mana, ada huruf ni tengah ni kata mana nak kena izhar dan sebagainya. Wajib bagi orang nak belajar Quran, nak baca Quran. Ada pun orang tak ada baca Quran, berdosa kalau dia tak belajar, tak berdosa. Tapi orang tak baca Quran ni teruk. Tak. Pasti lah ke mana? Paling tidak dia kena betul rukun qauli dalam sembahyang. Tu paling tidak. Paling tidak. Malah hamba nak baca Quran tak apa, rukun qauli sembahyang biar betul. Tak apa beres.
Kau berdosa tak baca Quran ni? Ramai berdosa ini. Ramai ini berdosa tak baca Quran. Tak baca Quran tak berdosa, tapi tak baca Quran tu teruk. Keadaan hidup kita tak baca Quran ni. Sebab di antara orang nak dekat ke diri pada Allah Ta'ala, di antaranya ialah dengan banyak yang membaca kalamullah. Tu nak pergi dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kena mengajilah. Jangan kata tak payah mengaji dah bagai-bagai gini. Jangan. Wal baqa, dia sifat kekal. Kerana Allah Ta'ala tu kekal lah, maka dia tak berhajat pada orang lain. Wa mukhalafatu lil hawadis, dan bersalah Allah Ta'ala daripada makhluk. Kerana Allah Ta'ala bersalah tak serupa dengan makhluk lah, Allah Ta'ala bersifat dengan istighna. Kali Tuhan serupa dengan kita, mana makan minum bertepak, mengambil ruangnya, katakanlah, maka pada waktu tu Tuhan tidak bersifat dengan istighna. Sebab tu kita kata salah yang sangat, serta boleh nak bawa pada kupur orang yang kata Tuhan tu bertepak. Tak boleh rosak akidah. Kenapa? Kerana melazimi bila Tuhan tu bertempat, mengambil ruangan yang kosong, serupa Tuhan dengan makhluk. Satu, menafikan ayat laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, kalau Tuhan tu menupai duduk, tak kira lah atas kau, bawah kau, kanan kau, depan kau, ikut. Bila Tuhan tu mengambil ruangan, mengambil tempat, maksudnya Tuhan tu tidak bersifat dengan istighna. Bapa tak bersifat dengan istighna? Kerana pada waktu tu Tuhan berhajat kepada tempat untuk duduk. Supaya kita lah berhajat pada tempat untuk duduk. Dia duduk tempat mana? Hak tak ada tempat. Duduk tempat tak ada tempat, mana ada? Sebab tu tak boleh kita nak kata Tuhan ni bertepak situ, bertepak sini, rosak akidah. Tu betapa ramai orang berpegang juga dengan Tuhan ni bertepak dan sebagainya, rosak. Wal qiyam bi nafsih, dan berdiri sendiri. Apa maksud berdiri sendiri? Ini kita mengaji dah dulu. La yahtaju ilal mahallin wala mukhassis. Tuhan tak berhajat kepada tempat. Tempat sini maksudnya zat, dengan makna Tuhan tu bukan sifat. La yahtaju ilal mahallin walal mukhassis, dan tak berhajat kepada orang je buat dia. Tu orang panggil sifat qiyamu binafsih. Jadi kita tak hurah panjang dalam ni, sebab kita mengaji banyak kali dah. Wa tanazzuhu anin naqaisi, dan tersuci Allah Ta'ala daripada kekurangan. Maha suci Allah daripada kekurangan, naqais, kurang pada Allah Ta'ala, maka masuk pada istighna. Wa yadkhulu fi dhalika wujub as-sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam. Dia masuk pada kata istighna juga sifat samuk, sifat basar dan sifat kalam. Masuk bawah istighna. Jadi kalau sifat 20 kita mengaji daripada wujud, kida, baqa, mukhalafah tu, kita boleh buat. Kalau budak-budak tadi kaya mengaji kan, 20 kau ni, lepas tu letak istighna dan iftiqar, gariskan, suaikan. Ramai juga tak lulus. Ramai juga tak lulus tu rasanya. Nak suai ke mana masuk bawah istighna, mana masuk bawah iftikar. Sedap kita mengajar budak. Ni tak tahu. Kok ni namanya itik. Ada gambar raja itik sebagainya. Ni ayam. Ni sedap kita marah ke budaknya. Gak itik ayam ni tak tahu, tak berdosa. Kau berdosa tak kena itik. Apa? Cuma pergi kedai tak boleh makan lah itik. Muka tak kena itik, tak kena ayam. Tak kena tu ya musyrikin di 14 di 24 apa semua. Tak boleh nak makan semua lain lah. Cuma tak berdosa. Ni tak kena sifat Tuhan ni hanya bimbangnya. Sebab bagi ni bagi wajib. Baik. Jadi bila kita suaikan masuk istighna dan iftikar, maka banyak sifat masuk situ. Wujud, qida, baqa, mukhalafah, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah dak. Dia wahdaniyah masuk pada iftikar. Lepas tu tanazzuhu anil naqaisi, lepas tu masuk samuk, basar, kalam. Gitu jelah. Tak. Orang duduk mengaji gitu juga ya. Duk mengaji gitu juga. Cuma faham tak faham jelah. Faham tak faham.
Setengahnya faham banyak, setengahnya faham sikit, setengahnya tak faham langsung. Tak apa, moga mengaji. Bahasa dia lah. Mengaji tak mewajibkan bagi faham. Makan tak mewajibkan bagi kenyang. Kita makan roti kenyang ke tak? Oh leh kena kena makan nasi juga. Tu orang kita Melayu kita ni. Oh leh kena lapik juga dengan nasi, tidak tak tidur. Padahal makan nak makan roti banyak tu. Ada ayat kata makan banyak tak semesti kenyang. Yang memberi kenyang Allah. Yang memberi hilang dahaga Allah. Yang memberi faham Allah. Tak. Kita usaha je lah. Idza law lam tajib lahu hadhihi sifatu, kerana kalau tak mesti, tak wajib bagi Allah sifat-sifat ni, lakana muhtajan, nescaya Allah Ta'ala tu berhajatlah ilal muhdis, kepada orang yang je buat dia. Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan wujud, dengan makna Tuhan tu bersifat dengan Adam, maka dia berhajat pada orang lain je buat dia. Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan sedia, dengan makna Tuhan tu baru, nescaya Tuhan berkehendak kepada orang lain je buat dia. Moga dia tak bersifat dengan kidam. Tu dia kata. Musannif kata lakana muhtajan ilal muhdis. Kalau Tuhan tak bersifat dengan ini semua sifat, nescaya Tuhan berhajat kepada orang je buat Tuhan. Awil mahalli, ataupun berhajat pada tempat. Kalau Tuhan tu tidak bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis, berhajat pada tempat. Tidak bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih. Awil mahalli, ataupun berhajat pada tempat, di sini maksudnya zat. Kita sebut dah saat ni, qiyamuhu ta'ala bi nafsih ada dua makna. Yang pertama, Tuhan tu bukan sifat yang menupai pada zat. Supaya biru ni menupai pada pen, namanya sifat. Jadi bila kata qiyamuhu ta'ala bi nafsih, Tuhan ni bukan sifat. Yang kedua, Tuhan tu tidak dijadikan oleh benda lain. Dua makna yang perlu kita yakini. Baik. Jadi bila kita yakin dah qiyamuhu ta'ala bi nafsih, kalau kita tak yakini kata Tuhan tu tidak bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih, lakana nescaya Tuhan tu berhajat pada tempat adalah. Tapi oleh kerana kita yakini kata Tuhan tu qiyamuhu bi nafsih, maka Tuhan tak berhajat pada tempat. Tempat sini maksudnya zat. Tak berhajat pada zat. Bapa tak berhajat pada zat? Sebab Tuhan tu zat. Tuhan tu zat. Gapo dia zat? Zat ni bagi bawa diri sendiri. Supaya pen, supaya beg, supaya kain orang panggil zat ni. Ada apa sifat? Sifat ni dia menupai pada zat. Tuhan dia bukan sifat, dia zat. Zat yang bersifat kesempurnaan. Itu Tuhan. Kalau orang tanya Tuhan ni gapo? Kita kata Allah. Orang tak tanya Tuhan sebenar tu siapa. Orang tanya Tuhan tu apa? Definisi Tuhan tu gapo? Kalau orang tanya begitu, kita jawab kata Tuhan ni ialah zat yang bersifat kesempurnaan. Orang pun tanya zat gapo benda pula. Mu kena mari malam ni. Ayat gitu ke dia. Aku tak kerti juga tak tengok dia. Ni aku boleh ayat ni pun wujud dah. Tuhan ni zat bersifat kesempurnaan. Acu kita buat bancia ramai-ramai kapung kita ni. Ramai ke tak kenal Tuhan? Nak ayat begitu. Tuhan ni zat bersifat kesempurnaan, ramai ke tak? Boleh kata ramai. Tak kenal betul lah, tak kenal betul. Kenal kita, kenapa ayat Tuhan ni Allah tu yang lagi tinggi. Tak Tuhan tu Allah. Tuhan tu gapo? Allah dah, Allah dah. Tak ada ayat banyak dah. Kalau dia kata kereta gapo? Dia kata kereta Mercedes. Dia kata kereta Toyota. Orang tak tanya kereta jenama gapo, orang tanya kereta tu gapo. Ada orang ulu mari sini duk dengar orang kata naik kereta, nak pergi kota baru naik kereta. Dia pun tanya kita, kereta tu gapo? Kita kata kereta tu Mercedes. Betul ke? Tak betul. Jadi kalau orang kata kereta tu Mercedes, dia kenal tak kereta? Kenal tak? Tak kenal. Tak kenal dengan betul dia panggil. Bobo napok kereta tu gitu. Cuma jawapan tu tak kenal. Kalau tanya Tuhan tu gapo, dia kata Allah. Betul tak? Tak betul. Kalau hamba pergi Makkah, hamba pergilah. Kalau siapa wisah, nak kenal juga Allah ni. Tak kenal tu maksudnya tak belajar. Kalau belajar boleh hoyak.
Saya lupa. Lupa lain. Lupa lain. Jadi Tuhan ni ialah zat yang bersifat dengan kesempurnaan. Tu namanya Tuhan. Allah nama bagi zat tu. Allah tu nama bagi zat. Mercedes ni nama bagi kereta. Vios ni nama bagi kereta. Bukan kereta, nama dia je, nama dia. Tak. Ar-Rahman bukan masjid, nama masjid. Nama masjid Ar-Rahman ni. Nama Tuhan Ar-Rahman. Kalau tanya Ar-Rahman ni apa? Ar-Rahman ni sifat Tuhan. Betul juga kalau tanya Ar-Rahman ni apa? Nama sifat di Tuhan ataupun nama bagi masjid. Betul lah aku. Ni. Apa? Bila kita beza gitu, faham gitu kan sedap. Sedap. Mentauhidkan Allah, faham gitu tu sedap. Ni. Baik. Supaya ginilah orang masuk semaya dengan tak faham makna semaya gapo. Semaya dah. Tapi kalau orang masuk semaya menghayati ke makna-makna hak dia sebut sani. Mula daripada Allahu Akbar, bukan faham maksud translate daripada Arab ke Melayu saja. Faham betul Allahu Akbar tu gapo? Lain. Tak serupa. Kita ni baru nak faham Allahu Akbar tu kok bahasa Melayu gapo? Gitu baru. Bukannya nak menghayati lagi. Dak baru duduk hok faham ke tauhid ni baru ni. Tu hawi faham hok ni pun alhamdulillah. Ni. Kepada yang menjadikan awil mahali aw man yadfa'u anhu naqais, ataupun berhajat Tuhan kepada orang yang menolakkan kekurangan bagi Allah. Jadi dia kata kalaulah Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan ini sifat, nescaya Tuhan berhajat kepada orang lain yang mana menolakkan kekurangan pada dia. Seperti Tuhan tak bersifat dengan samuk basar, maka Tuhan berhajat pada orang lain yang mana baki dia, ubat dia, biar dia boleh tengok, biar dia boleh bersifat samuk, biar dia boleh bersifat dengan basar. Tapi oleh kerana Tuhan tu ada dah pada dia sifat samuk basar, maka dia tak berhajat pada orang lain je tolong dia. Itu hak kita dak mengaji mana ni. Patu pada katanya wa yukhadhu minhu tanazzuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi. Nah sama situ pula wallahu a'lam. Kita baca hadis sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-73. Ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Babu ma jaa fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab nak menyatakan tentang selipar kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mulianya. Faham dah mulia tu. Mulia guano. Siapa selipar dia lagu mana, betul lagu mana tu pun ada hadis yang mana kalau kita belajar, kita dengar boleh pahala. Orang guano siapa mulia gini mau Tok Agung Sultan Presiden hak besar-besar pun tak ada gitu mau. Tapi Nabi SAW ni siapa peringkat gitu nah. Orang perhati dia kita pelajari. Sebab tu bahkan setengah ulama hadis, bukan ulama-ulama tak tahu apa ni, ulama bahagian hadis lah pula. Ni Maulana tu buat kitab-kitab berkaitan dengan kelebihan bentuk-bentuk capai, bentuk-bentuk selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kelebihan bentuk dia tu saja. Tu nak ayat kata begitu lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Siapa dia? Anas bin Malik radhiyallahu an, yakni khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bahas dah dulu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu khidmat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidina Anas sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Na'am ya Anas." Syafaat ke aku, tolong syafaat ke aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Aku syafaat, esok aku syafaat."
Sayyidina Anas tanya pada Nabi SAW, di mana tempat aku boleh cari kamu untuk minta syafaat ni? Mana tempat nak cari? Susah juga pergi Kelantan ni pun. Kok Lanang saja pun susah nak cari. Ni saya esok juga tak tahulah lagu mana keadaannya. Nabi SAW jawab kata, cari pada titian sirat. Duk tolong hamba dia, duk tolong umat dia, hok mana tak lepas juga nak tolong. Kalau tak ada situ, pergi cari pada haud qala Nabi SAW. Nabi duk tuai air pada umat-umat dia ni nak minum. Begitu mau cara Nabi SAW pada kita. Kita atas muka dunia yang tak cara ke Nabi SAW. Sari-sari tak ada selawat sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut nama Nabi SAW berat, kita nak sebut sallallahu alaihi wasallam, itu alamat tak molek dah. Cuba kita tengok dalam kitab fiqh ni. Sunat kita mengangkatkan sedikit suara bila khatib sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah khutbah dah tu. Kau kata tepung lara dah. Tapi bila sebut nama Nabi SAW, bila sebut nama sahabat, orang-orang alim soleh, sunat kita sebut dengan taraddi pula. Tu dah. Kerana mereka cara kat kita bukan main dah. Jadi Nabi SAW kata, cari aku pada qala. Kalau tak ada juga, pergi cari aku pada mana? Pada mizan, pada timbangi. Dan aku tidak akan luput daripada 3 tempat ni. Tu Nabi SAW. Ada ke orang kasih ke kita siapa gitu mau? Ada ke? Ada ke? Tak ada. Ibu bapa kita tak ada siapa gitu mau. Tengok keadaan pada masyarakat lagu mana, keadaan ibu bapa, anak dan sebagainya. Lari selamatkan diri masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghidup cara ke kita ni. Ni. Qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahumā kibalani. Maksudnya daripada Qatadah, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik bagaimana selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tak mengaji benda ni, kita tanya kepada ustaz-ustaz, tutup guru, tutup imam, tutup lebah. Ustaz, selipar Nabi lagu mana? Ada ke tak? Tak ada, lama lah. Kalau tak mengaji, tak menanya. Tu apa tak menanya? Apa kita tak menanya? Sebab kasih kita pada Nabi SAW tak keluar. Sebab tu tak menanya. Ibu bapa kita kalau lagi meninggal awal pada kita, kita nanya orang lain, orang tua kampung, ayah hamba dulu lagu mana? Pergi masjid ke tak? Dia tak pergi masjid. Sebab corona kok. Tak corona pun dia tak pergi. Sebab corona. Tak corona pun dia tak pergi. Usahkan corona. Jadi maksud katanya gapo? Kita kalau orang tua kita pergi dulu, kita tanya lagu mana ayah dulu, gapo dia suka. Sebab apa? Sebab mari rasa rindu dalam hati kita. Anak saat ni tu. Kalau marilah, kalau tak mari tak ada gapo, dak beribut harta saka gitu je. Begitu juga lah puak sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, puak tabi'in, salafun salih, cinta mereka pada Nabi SAW, tanya demo hak dia. Gimana selipar Nabi SAW? Sayyidina Qatadah tanya pada Sayyidina Anas. Jawabnya Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tahu muka Sayyidina Anas khodar dekat cara habis ni. Sebab tu kalau anak kita nak pergi berkat amu persiawa sama-sama ni, pergi letak dia dengan orang-orang alim. Musim-musim contoh sekolah kau, letak khidmat dia dengan orang alim, berkat hidup dia. Berkat. Berkat ni tak semesti duit banyak. Jangan faham berkat mana tak ada duit. Berkat ni cukup hidup dunia, cukup akhirat. Orang duit banyak boleh tentu cukup. Ni. Cukup tak cukup. Boleh tentu cukup. Nampak berkat tu besarnya. Cari rezeki nak berkat ya, nak rasa cukup. Nak rasa cukup ya. Kalau cari rezeki tak cukup, banyak dah tak cukup, buat gapo? Bimbel. Buana pula ni. Tak tahun depan gini. Nyoba dia tu cukup tu ni, tapi nak makan dah. Tapi duk bimbel lagi serabut, siapa sakit jatuh sebagainya. Nak gitu. Ayahlah. Nak tengok orang tua kapunya dah tu di antara. Nak tengok orang berkat hidup. Ada gapo? Anak jadi belaka hormat ibu bapa. Kita susah dah nak ada orang zaman lah ni hak jadi gitunya. Waktu semaya boleh semaya, waktu ada. Cukup. Jadi kita lari banyak dah daripada cara-cara orang dulu. Ni, cari ke harta tak salah.
Cuma cara kita cari tu. Nak tahu berkat tak berkat, tengoklah cukup kau tak cukup. Tak boleh masuk tabung, kau tak boleh masuk tabung. Tak boleh masuk tabung. Ya Allah tu. Tak berkat tu, tak berkat. Kau kasih ke harta, ya Allah, tak berkat juga. Susahlah. Bukan kata kau naik kamu sendiri pun sama lah. Tak. Kau kasih, kau serabut dia dengan dunia. Ajalah tu. Kena mikir metak aku ni. Umur kau banyak, orang lain packing boleh masuk masjid, aku duduk sibuk sini lagi. Duk tangis semaya pun sini lagi. Lagu mana lah. Zakat pun tak boleh mana, sedekah pun lebih kurang ya. Tu kena mikir balik. Kalau Tuhan kita mikir, itu alamat kata Tuhan kasih dah ke kita. Maka jawab Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bagi keduanya ada dua kibal, ada dua tali. Tali kulit yang dimasukkan antara dua jari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tali, selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua tali. Ulama kata apa tidak setali, apa dua tali nak kuat. Kalau setali tak kuat, kalau dua tali dia kuat. Dua tali gitu duduk pada hadapan. Gitu ni. Jadi masuk selip pada jari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dua tali supaya dia kuat. Tu selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cari selipar begitu. Ni. Supaya kasut-kasut beka hok nak pakai ni. Jadi tu dua tali ke satu tali tu. Dua juga rasanya lah, dia takut gitu. Hajalah nak kuat. Kalau saya tak kuat. Saya tak kuat. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Khalid Hadzai an Abdullah ibn Haris an ibn Abbas radhiyallahu an. Sayyidina Abbas yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu Nabi. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas pak saudara dia. Ni. Qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani masniyun shiraquhuma. Maksudnya daripada Ibnu Abbas dia berkata bagi selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua kibal, yakni tali kulit yang dimasukkan antara dua jari kaki Rasulullah SAW. Setiap talinya berpasangan. Qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa bin Tahmana qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma kibalani faqala fahaddatsani thabitun ba'du an annasin annahuma kanata na'li Rasulullah na'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Isa bin Tahman meriwayatkan, dia berkata Sayyidina Anas bin Malik pernah menunjukkan kepada kami sepasang selipar yang gondol. Yang tak berbulu lah. Yang ada dua tali kibal. Maksud kata kasut kulit tu dah saat ni, selipar saat ni. Hak tidak ada bulu. Maka dia pun berkata, sabit pula, jadi Nabi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menunjukkan. Kata selipar Nabi SAW lagu ni lah. Maka dia berkata, perawi hadis ni Isa ni, Sabit pun meriwayatkan kepada aku selepas itu daripada Anas bin Malik bahawa kedua-dua itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua sifat saat itu ialah selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke satu ketika ada tabi'in mari ziarah ke Sayyidina Anas tadi. Jadi Sayyidina Anas ni ada khadir dia. Tu dah bila kita khidmat pada orang alim, orang-orang kau dekat dengan Tuhan, ada orang mari duk khidmat, mari tiba-tiba mari nak khidmat ke kita. Begitulah. Jadi Sayyidina Anas pun begitulah, bila wafat Nabi SAW ada ni khadir dia. Dia ada orang mari ziarah Sayyidina Anas. Maka Sayyidina Anas tadi ada ambil ke sapu, apa nama ni, kita kata sapu muka sat ni, tuala dia sat ni, tuala hak kecil sat ni, beri pada khadir.
Khadir dia saat ni buat masuk kain saat ni dalam api. Masuk dalam api. Maka kain saat ni tak terbakar. Tak terbakar. Orang kehairan ni hok puak-puak tabi'in mari duk ziarah dia saat ni pelik dengan keadaan saat ni. Maka Sayyidina Anas pun memberitahu bahawasanya kain ini pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana tu tak termakan oleh api. Tu nak kata lebih. Sebab tu biasa kita ni bila ada orang-orang alim, orang-orang soleh meninggal, kita ziarah, di antaranya kita minta pakaian mereka. Pakaian orang-orang soleh ni boleh kita wasiat supaya dipakai ke tak kala kita meninggal. Boleh tak? Supaya ambil tabarruk, ambil keberkatan seperti mana dilakukan oleh anak bagi Abdullah bin Ubay bin Salul tu, ketua munafik tu anak dia orang juru, dia hanya ketua munafik. Masa dia meninggal tu, anak dia minta dengan Nabi SAW jubah untuk nak dipakai kepada ayah dia tabarruk. Tak. Padahal iyalah kena azab juga. Nabi SAW pun beri jubah Nabi SAW. Boleh nak kata benda saat ni. Bahkan Nabi SAW ambil ke jubah saat ni, Nabi ludah ke dengan air liur pula. Nak beri berkat lagi. Benda saat ni tu. Gitulah kita kalau ada orang-orang alim, orang-orang soleh minta. Tak ada masalah. Minta jubah demo ni. Tujuan apa bukan nak dijual lah, minta dijual pula. Nak ui kita pakai esok ni. Ayat kalau kan ni baju hok tak ayah gitu, tak ayah mak, tak ayah leh gitu. Ayah duk minta dengan dia beri pakai ke ayah masa meninggal esok. Boleh, tak ada masalah. Diharukan oleh syarak buat perbuatan gitu tu. Moga kita tahu kita orang biasa-biasa semaya pun alhamdulillah begitu-begitu saja. Nak jadi para demo lebih-lebih tu dah. Jadi pada waktu tu boleh. Dia harus kepada syarak. Isyak dah ni. Tak. Ada lagi. 2 minit lagi. Tak apa. Takut tak bunyi. Baik ni. Boleh kita buat begitu. Ada orang tu bagi tak ada ni. Taksub sebagainya tak ada masalah. Dia harus kepada syarat lagi. Kita perbuat begitunya. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi an Ubaid bin Jurayj annahu qala li ibn Umar ra'aituka talbasun ni'alan sibtiyata qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Daripada Ubaid bin Jurayj, dia telah berkata kepada Ibnu Umar. Ini Abdullah bin Umar. Dia ada ramai juga, 3-4 orang juga Abdullah yang aling-aling. Ni Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Ni aku melihat engkau memakai selipar gundul. Hak tak ada bulu ni. Dia berkata sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai selipar yang tiada bulu, gundul sangatlah. Tak ada bulu. Jadi dia mau pakai selipar kulit. Selipar kulit. Tak ada bulu kita ni, selipar plastik lah, selipar macam-macam lah. Beliau berwuduk padanya, pada khuf tadi. Maka aku suka untuk memakainya, untuk memakai ke selipar khuf tadi. Jadi apa yang kita dapat daripada hadis ni, ma yustafadu minal hadis, yang pertamanya harus sapu nakli. Harus kita sapu ke kasut ganti bagi sapu ke kaki kita. Ni hukum pakai khuf lah. Pakai khuf, pakai nakli, pakai moza. Ni hok panggil moza dah. Hok pakai kasut kulit tu. Orang Arab dia pakai tu kan musim-musim sejuk. Boleh kita pakai. Bila kata nak ambil wuduk, tak payah cat sapu atas tu. Tapi sebelum kita pakai tu, pastikan kita ada wuduk dulu. Ada yang biasa kita nak Arab Mekah ke apa, mungkin ada jumpa dalam ni. Tanah Melayu kita mungkin memang tak jual. Ni. Yang keduanya, suka puak sahabat ni pada ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Gapo saja Nabi SAW buat, ada yang suka ikut. Lebih-lebih lagi Ibnu Umar. Oh, Abdullah bin Umar tak ada lah. Jalan Nabi lalu pun dia suka jalan tu. Banyak-banyak jalan jalan tadi. Orang tanya apa lalu jalan tu, dia kata aku lihat Nabi SAW lalu jalan ni. Siapa tempat tu dia tunduk. Orang tanya apa mu tunduk, kan aku lihat pada tempat ni dulu ada pokok jatuh, Nabi SAW tunduk. Sekarang tak ada pokok, dah jatuh. Tapi kerana dulu aku berhenti dulu, kata Nabi duduk lalu sini tunduk, aku tunduk juga. Tu Sayyidina Abdullah bin Umar sekali. Oh, sangat-sangat mengikutkan Nabi SAW. Cinta. Tak payah cinta, orang panggil gila. Mabuk. Tu orang panggil memahami ke makna dia tu. Bahawa cinta bahagia ni, cinta kasih sayang. Dok gila ke dengan seseorang saat ni. Tak. Mabuk rindu ke dengan seseorang saat ni. Lagu mana cara mabuk rindu kita pada Nabi SAW? Ittiba', ikut Nabi SAW. Lagu mana nak ikut kalau kita tak ada mengaji tentang Nabi SAW? Sikap amuk Nabi, berminyak Nabi, wangi Nabi, tak ada belajar. Lagu mana kita nak ittiba'? Oleh kerana tu kita belajar, niat nak ikut Allah. Di hati kita ada semua Nabi SAW. Habis itu ila aqal haddatsana Ishaq wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.